Kementerian Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar menyatakan kekesalan berhubung insiden yang berlaku di Pulau Timba-Timba Sempurna baru-baru ini. Ia dipercayai berpunca daripada pertikaian bayaran mendarat di pulau berkenaan. Menterinya Datuk Seri Panglima Christina Liu dalam satu kenyataan memaklumkan Pulau Timba-Timba tidak termasuk dalam kawasan yang diwartakan di bawah pengurusan Taman-Taman Sabah. Susulan kejadian ini, pihaknya sedang bekerjasama rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan siasatan menyeluruh dijalankan. Sebelum ini, satu notis pengusiran telah dikeluarkan oleh pihak berkuasa berkaitan terhadap penghuni haram di pulau tersebut. Beliau turut menekankan tindakan tegas semua pihak berkuasa berkaitan amat diperlukan demi memastikan keselamatan pelancong di negeri ini. Terdahulu, 3 lelaki tempatan berusia 25 hingga 27 tahun ditahan selepas terlibat dalam pergaduhan di Pulau Timba-Timba. Insiden berpunca wujud lebih daripada satu pihak yang mengutip bayaran mendarat di Pulau Terbabit. Projek tebatan banjir di Kampung Pukat, Tanjung Batu Laut, Tawau dengan kos pembinaan sebanyak RM2.3 juta giat dilaksana. Ia dijangka siap sepenuhnya Disember ini. Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian dan Keusahawanan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata, projek ini dijangka mengatasi masalah banjir yang sekian lama membelenggu penduduk. Bagaimanapun, penyelesaian jangka panjang tetap diperlukan, termasuk pembinaan sistem peparitan baharu berskala besar bagi menampung pertambahan penduduk dan mendapan tanah yang berlaku. So kita harapnya pihak JPPS dapat monitor kerja itu dengan lebih baik, dan saya mohon juga pihak Kerajaan Persekutuan dapat menimbangkan untuk membuat satu projek tebatan banjir yang meliputi sangat kawasan yang sangat luas. Datuk Andi yang juga adun Tanjung Batu berkata projek mendalamkan Sungai Tawau Bypass yang sedang dilaksana antara inisiatif tambahan bagi mengurangkan risiko banjir. Unit Tindakan Rusuhan Awam PORU Pasukan Gerakan AM PGA Sabah sedia digerakkan bagi memastikan kelancaran PRU DUN Sabah akan datang. Komander Brigade Sabah PGA Dato' Abdul Rani Alias memberitahu anggota unit itu adalah terlatih untuk berdepan sebarang situasi. Untuk siap-siagaan PGA keseluruhan di Sabah ni, kita ada 7 batalion. Dan kami telah bersedia untuk membantu IPK Sabah ni untuk menjaga keselamatan ketenteraman awam semasa untuk PRN yang akan datang ni. Di mana kami tugas utama untuk PGA adalah PORU. PORU di mana kita akan sediakan setiap batalion 2 unit untuk di daerah-daerah yang akan kita tetapkan. Datuk Abdul Rani berkata demikian dalam majlis penutupan kursus asas PGA Siri 1 2025 di Brigade PGA Kinarut. 60 peserta berjaya menamatkan kursus yang diadakan selama 3 bulan sejak 15 Jun lalu. Beberapa modul latihan dijalankan seperti latihan jasmani, senjata api, ketenteraman awam, liberal serta latih amal akhir. Kursus lanjutan juga akan dilaksanakan bagi memastikan kesiapsiagaan PGA sentiasa berada di tahap terbaik. Teruja dan penuh rasa syukur antara perasaan dizahirkan umat Islam disandahkan yang bersedia mengimarahkan sambutan Maulidur Rasul 1447 Hijrah 2025 peringkat negeri Sabah yang akan berlangsung hari ini. Bingkisannya bersama Saleh Jikri. Syukur Alhamdulillah, daerah Sandakan kini terpilih sebagai tuan rumah untuk sambutan Maulidur Rasul. Kami sebagai umat Islam amat berbangga. Saya bersyukur dan rasa terharu kerana daerah Sandakan tahun ini dipilih sebagai tuan rumah bagi Maulidur Rasul . Amat berbanggalah. Ini sambutan kali kedua Maulud Nabi ini, sangat-sangat terharu, teruja juga, tak sabarlah. Berbangga dengan tidak sabar. Perasaan saya sebagai seorang anak muda daerah Sandakan ini, satu, kita amat berbangga kepada
sebab ini merupakan tahun yang kedua Sandakan dipilih untuk menyambut sambutan Maulidul Rasul peringkat negeri Sabah yang membawa tema membangun ummah madani. Sambutan penuh bermakna ini dimulakan dengan barakan seawal jam 8 pagi. Libatkan lebih 100 kontingen dan penyertaan lebih 15,000 umat Islam. Majlis turut dimeriahkan dengan kehadiran Yang di-Pertua Negeri Sabah, Tun Musa Aman dan isteri Toh Puan Haja Farida Tusid. Bagi memastikan keselamatan dan kelancaran acara, hampir 400 anggota dan pegawai Polis Diraja Malaysia PDRM akan berkawal sepanjang perarakan berlangsung. Acara kemuncak berlangsung di Dewan Masyarakat Sandakan yang bakal menyaksikan pengiktirafan tokoh Maulidul Rasul 1447 Hijrah, insan yang banyak menyumbang kepada kemajuan daerah dan negeri. Sambutan turut diserikan dengan forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, majlis tahlil dan doa selamat serta malam cinta Rasul sebagai manifestasi cinta umat Islam kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan tema membangun ummah madani, sambutan Maulidul Rasul kali ini pastinya menjadi catatan bersejarah buat daerah Sandakan apabila sekali lagi dipilih sebagai tuan rumah peringkat negeri. Alhamdulillah, daerah Sandakan sekali lagi menjadi tumpuan umat Islam dari pelosok negeri Sabah untuk berhimpun di daerah Sandakan yang dipilih sebagai tuan rumah sambutan Maulidul Rasul peringkat negeri Sabah 1447 Hijrah 2025 Masihi. Dengan tema membangun ummah madani akan menjadi kesepaduan keharmonian masyarakat umat Islam melakar sejarah peristiwa yang cukup diingati umat Islam dari zaman ke zaman. Salih Jikri, RTM. Penetapan kadar baharu zakat fitrah di Sabah akan diperkenal tahun depan. Kadar itu akan ditetapkan berdasarkan kategori harga beras mengikut grade dan jenis yang sering dimakan kebanyakan umat Islam di negeri ini. Timbalan Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Sabah MUIS, Datuk Malai Ali Malai Ahmad berkata penetapan dibuat selepas mengambil kira pandangan umat Islam yang mahu pembayaran dilaksana mengikut kategori. Melihat kepada keperluan ataupun kesesuaian beras yang digunakan setiap hari oleh umat Islam. Jadi mungkin kita gunakan di peringkat pertama bagi yang beras yang mahal, kedua yang sederhana, yang ketiga yang murah. Beliau ditemui RTM pada program seminar zakat perniagaan sempena sambutan Maulidul Rasul di Sandakan. Seramai 114 usahawan menyertai program ini. Banyak yang usahawan di bawah saya tu mereka cakap tak pernah lagi mengikuti dan kebanyakannya ni dorang bagi feedback semua memang sangat dorang perlukan. 8 kumpulan terakhir selesai menjalani uji bakat program Junior Innovaton secara dalam talian semalam. Kumpulan itu antara 29 peserta yang telah mengambil bahagian untuk melayakkan diri mewakili Sabah ke peringkat kebangsaan. Ketua Juri Filis Lim Nur Ain Syahira Abdullah berkata, kesemua peserta menunjukkan potensi besar dan berupaya menghasilkan inovasi baharu. Selalunya kan kita selalu berdepan dengan masalah dan bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Jadi inovasi itu tercetus dari satu masalah dan masalah itu mesti ada jawapan. Dan bagaimana untuk menjawab, di situlah terhasilnya inovasi yang melalui proses-proses yang tertentu bergantung kepada jenis inovasi yang hendak dihasilkan. Dan selepas ada idea, mestilah boleh di-try lah, boleh dicoba, boleh diuji dan seterusnya. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita pada uji bakat program Junior Innovaton di Kompleks Bersepadu Kementerian Komunikasi Kota Kinabalu. Baik saudara, sekian paparan berita pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak bersama Debbie Amanda Padan di Kuching, Malaysia Madani, rakyat disantuni.